Baik, bercakap mengenai bantuan kepada mereka yang terjejas PKP ini, satu rang undang-undang pelaksanaan langkah sementara bagi mengurangkan kesan COVID-19 dijangka akan dibentangkan di Dewan Rakyat Julai ini. Dan ia akan membabitkan beberapa pindaan di bawah akta tertentu dalam usaha untuk memulihkan ekonomi serta membantu rakyat pasca COVID-19. Dan untuk bercakap lebih lanjut mengenai rang undang-undang tersebut, bersama di talian melalui Skype ketika ini adalah Dr. Madeline Burma, penganalisis ekonomi. Doktor, pertama sekali kita lihat penggubalan RUU ini dilihat sebagai satu komitmen kerajaan untuk meminimumkan impak penularan pandemik COVID-19 yang kesannya kita tahu kepada ekonomi dan sosial, kepada rakyat dan juga industri. Jadi apa yang boleh kita jangkakan ataupun apa kesan segera yang kita boleh jangka rakyat boleh rasai daripada RUU ini apabila ia dibentangkan Julai nanti? Okey, terima kasih ya. Kalau tak silap saya kerajaan telah pun mula membawa isu ini, membangkitkan isu berkaitan dengan undang-undang ini. Saya di Suhakam, jadi kami ada sedikit sebanyak terlibat dan mengetahui tentang apa yang sedang berlaku sekarang. Jadi apa yang berlaku sekarang ialah penularan COVID-19 ini adalah seperti yang kita ketahui ialah sesuatu perkara yang baru yang tidak pernah berlaku dalam sejarah negara kita. Jadi ada beberapa perkara yang perlu dilakukan tetapi kita tidak dilindungi oleh undang-undang untuk melaksanakannya. Jadi ada setengah undang-undang itu yang perlu dibawa ke parlimen, ke Dewan Rakyat untuk dibincangkan, untuk dibentangkan, untuk memastikan ada perkara-perkara ini di mana kita dilindungi. Contohlah, saya ambil contoh berkaitan dengan contoh kita ambil berkaitan dengan antara penjual dengan pembeli. Dalam keadaan ada perjanjian biasanya dalam perjanjian utama kita berjanji untuk menjual dan membeli pada satu tarikh untuk dibayar satu tarikh. Tiba-tiba COVID berlaku. Barangan itu tidak boleh dibekalkan oleh penjual. Saya ambil benda paling contoh. Jadi undang-undang tidak ada untuk melindungi pengguna juga untuk penjual. Jadi banyak perkara-perkara gini kerajaan sangat prihatin sebab berlakunya urus niaga, ada juga macam contoh sekatan-sekatan yang perlu dilakukan yang nanti ada orang yang berkata, saya boleh lakukan sebab tidak ada undang-undang. So jadi ini yang sangat penting bagi kita yang rakyat jelata macam kita ni, kita ingat benda tu hanya untuk mahkamah saja. Tapi sebenarnya dia perlu dilaksanakan dan juga diluluskan dan untuk melindungi kita sebagai rakyat dan juga untuk memastikan penularan COVID ini tidak meninggalkan kesan yang negatif. Itu sebenarnya. Doktor, kami difahamkan setakat ini Jabatan Perdana Menteri sudah menerima lebih daripada 395 cadangan dan input daripada pihak awam untuk gubal RUU ini. Tapi dalam masa sama juga RUU, bagaimana doktor melihat kepentingan selain isu obligasi kontrak yang disebutkan oleh doktor tadi dan juga beban kewangan yang melibatkan syarikat individu dan juga dalam masa sama contohnya seperti ingin melanjutkan tempoh moratorium pinjaman kerana kita sebelum maklum COVID-19 ini kesannya mungkin akan lebih lama lagi kalau moratorium tu mungkin berakhir Oktober nanti, tapi kesannya mungkin sampai ke satu tempoh yang lebih panjang. Betul. Ini yang bila berlakunya COVID-19 ini seperti yang saya sebut lagi, saya ulangi lagi, ia satu fenomena yang luar biasa yang tidak pernah berlaku. Jadi apa yang kita lakukan, yang kita lihat kerajaan cuba berusaha membuatkan dalam jangka masa pendek. Kalau tengok tu, moratorium sampai bulan Oktober, bantuan prihatin nasional sampai satu ketika. Dan in fact kalau kita tengok pelan pemulihan kerajaan yang baru dilancarkan pada berapa hari itu, 5 hari bulan kalau tak silap saya, yang bernilai 35 bilion tu pelan jana semula ekonomi pun dalam jangka masa pendek. Memang kesan COVID ini adalah satu jangka masa yang lama. Sebab COVID dia tak ada beritahu bila saya nak habis, dia kata. Tapi ekonomi perlu dijana semula. Satu, sebab kalau tidak ekonomi tidak digerakkan semula, dia akan meninggalkan sekitar 24 bilion sehari. Jadi salah satu cara yang kerajaan lakukan ialah memperkenalkan yang moratorium, bagaimana untuk melindungi mereka yang tidak boleh dapat membayar balik atau memastikan bayaran balik ini dalam waktu
apa kata bahasa Inggeris, you give you a breather, memberi peluang untuk you bernafas sekejap saja. So jadi memang kalau kita lihat ya, kalau saya dari perspektif peminjam, pengguna dan sebagainya, kalau boleh bantuan kerajaan ni selama-lama lagi kalau saya suka. Tetapi kita memang ada hadnya ya, kita memang ada hadnya sebab kita tahu ya, kita pun sudah mendengar bagaimana Yang Berhormat Menteri Keuangan sudah mula berkata kita terpaksa meminjam duit, keadaan fiskal kita tidak bolehlah. Kita kena memang ada hadnya. Tapi kalau ditanya kepada saya, patut tak ia dilanjutkan sedikit lagi? Bagi saya, kalaulah kerajaan ada cukup wang, lanjutkan mungkin 2 bulan tu untuk memulihkan kembali tu, saya rasa okey. Tapi kalau untuk 6 bulan lagi ke 7 bulan lagi ke tahun lagi, itu saya rasa agak membebankan kerajaan. Sebab bukan kerajaan saja, bank dan sebagainya. Ya. So jadi bagi saya kita perlu ada mengimbangkan perimbangan. Ya, kalau mungkin lanjutan tu mungkin 2-3 bulan, mungkin ada satu lagi talian hayat untuk mereka. Tapi dah masa sama, Doktor. Satu perkara yang isu membimbangkan adalah mengenai kadar pengangguran yang statistik terbaru menunjukkan 5%, peningkatan 5% kadar pengangguran. Itu lebih 700,000 mereka telah menganggur. Apa sebenarnya langkah segera yang boleh kita lakukan nak bantu mereka yang sekarang ni tak ada kerja? Adakah reskilling atau upskilling ini perlu jadi sebagai satu perkara yang wajib di masa hadapan nanti? Okey. Dalam jangka masa pertengahan dan jangka masa panjang, memang retooling, upskilling, memberi mereka kemahiran baru kepada mereka yang tak ada kemahiran. Tapi masalah benda ni, dia perlu memakan masa sebelum kita dapat mendapat hasil daripada retooling, reskilling, upskilling semua ni. Jadi dalam masa yang terdekat, saya memang saya suka apa yang telah dilakukan ya. Kalau kita lihat ya, banyak program-program bantuan memang kita tidak boleh lari dari isu keusahawanan. Sebab bidang keusahawanan ini mungkin ya bagi mereka yang khususnya mereka daripada golongan yang kita kata graduan yang sudah mempunyai kemahiran yang bukan kemahiran, mereka mempunyai ilmu pengetahuan dan sebagainya. Jadi mereka ini mudah sedikit untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi mereka ini kalau boleh beri mereka seed money, bantuan untuk kami panggil seed money, bantuan untuk mereka memulakan perniagaan. Mungkin 5,000 ke bawah lah boleh, kalau boleh ya. Supaya mereka, sebab yang penting bagi mereka bukan saja bekerja tetapi menjana pendapatan. So jadi lepas itu kalau mereka sudah berniaga, sudah mempunyai keupayaan dan sebagainya, mereka boleh mengambil pekerja lain. Ini yang bagusnya keusahawanan ya. Tapi sering kita kata ini benda perkara yang mudah untuk dipercakapkan ya. Tetapi bagi saya memang kalau saya melihat ya, apa yang dilakukan di negara-negara lain, memang keusahawanan ini adalah langkah yang paling pantas. Cuma kebanyakan daripada usahawan kita ni mungkin mereka masih khawatir tentang keupayaan diri mereka. Kedua memanglah modal asas, modal permulaan. Itulah saya kata seed money itu, bantuan untuk menyemai benih keusahawanan ini untuk memulakan perniagaan mereka. Terima kasih Dr. Madeline Burma, penganalisis ekonomi. Pastinya undang-undang pelaksanaan langkah sementara bagi mengurangkan kesan COVID-19 ini satu yang ditunggu-tunggu yang akan dibentangkan Julai nanti di Dewan Rakyat. Terima kasih Doktor di atas pandangan yang dikongsikan.